kedatangan beliau. So sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada ahli-ahli panel panelis atas perkongsian idea berkaitan membina harapan generasi muda. Last but not least, izinkan Nicole memberi serangkap pantun dengan para hadirin yang amat sayangi sekalian. Cabaran diserta-merta, sabar kalau dicabar. Membina harapan generasi muda, Barisan Nasional tetap bersama. Sekian, terima kasih. 谢谢大家. Nandri, Wanakkam. Selesailah sudah forum kita yang kedua pagi ini. Terima kasih Datuk Nicole Wong Siu-Ting dan ahli-ahli panel yang bijaksana. Acara seterusnya, silakan. Hadirin yang dihormati sekalian, seterusnya dengan penuh sukacita majlis mempersilakan Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad bin Maslan, Setiausaha Agong UMNO selaku moderator untuk mengambil tempat dan meneruskan acara pagi ini. Bersama-sama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak, Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional, dipersilakan untuk naik ke pentas. Hidup PN! Itulah wawasan kita, berbaju kita rakyat semua, menuju Malaysia Jaya. Tepukan gemuruh untuk bosku. Silakan Datuk Seri Ahmad Maslan, Setiausaha Agong UMNO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bila saya sebut hidup, sebut BN. Bila sebut menang, sebut BN. Hidup BN! menang. BN! Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah SWT kerana pada tengah hari ini bersama kita ada Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, Timbalan Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Utama Haji Muhammad Hassan, Naib Pengerusi Barisan Nasional Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup, Timbalan Pengerusi MCA, dan tentunya di hadapan kita ada Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak. Malu apa? Malu apa? Pantang bukan sebarang pantang, pantang pertiwi dicabar jangan, datang bukan sebarang datang, datang ke sini demi perjuangan. Tuan-tuan sekalian, Perdana Menteri Malaysia yang ke-6 daripada April 2009 hingga Mei 2018. Sejak umur 23 tahun beliau menjadi ahli parlimen. Beliau pernah menjadi 3 kali timbalan menteri, pernah menjadi Menteri Besar Pahang, Menteri Belia dan Sukan, Menteri Pertahanan 2 kali, Menteri Pendidikan, Timbalan Perdana Menteri, Menteri Keuangan dan Perdana Menteri 2009 hingga 2018. Antara perkara yang sentiasa berada dalam fikiran beliau, dalam benak beliau, dalam jiwa beliau ialah membela rakyat, dahulukan rakyat, juara rakyat, bantu rakyat, 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 rakyat. Kroni kita adalah rakyat dan beliau inginkan negara maju, rakyat berpendapatan tinggi. Tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak untuk menyampaikan pandangan beliau. Silakan. Barisan Nasional, barisan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Zahir Hamidi, Pengerusi Barisan Nasional. Terima kasih dapat hadir bersama. Yang berhormat Datuk Seri Utama Mat Hassan, Timbalan Pengerusi Barisan Nasional, ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi Barisan Nasional, wakil-wakil parti komponen Barisan Nasional, Friends of Barisan Nasional, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Alhamdulillah, kita sudah sampai pada penghujung convention kita. Saya turut rasa amat terangsang, rasa amat teruja bila saya melihat di dalam dewan ini penuh syarat dengan pejuang-pejuang Barisan Nasional. Mungkin ini satu pertanda yang baik. Ia akan jadi petanda yang baik kalaulah sekiranya semangat dalam dewan ini diterjemahkan di peringkat akar umbi kita. Betul tidak? Bila ada kursus pilihan raya, bila ada kursus bacabar, jangan yang hadir UMNO saja. Ya. Yang hadir mesti terdiri daripada MCA, mesti terdiri daripada MIC. Kuat betul MIC depan ni. Tapi nak tengok kuat di bawah kita tak? Dan kalau ini dapat kita terjemahkan, maka peluang kita untuk mengembalikan kuasa mutlak. Kita tak mau kuasa hybrid macam hari ini. Seperti mana kata Datuk Seri Mat Hassan tadi. Kita tak mau kuasa hybrid. Menyusahkan kita. Tak tahu siapa boleh kita percaya. Betul tidak? Kita nak tidur dengan parti yang nak tolak nak jadi Perdana Menteri. Macam mana? Yang telah mengilhamkan the scheme of things. The scheme of things itu apa? Bagi jawatan pada orang UMNO. Bagi jadi menteri. Bagi jadi pengerusi. Supaya orang UMNO berpecah belah. Itu dia scheme of things sebenarnya. Saya cakap ni, siapa yang menyampaikan scheme of things ni? Siapa dia? Tak tahu pun siapa. Tak pernah dinafikan pun. Maknanya itulah dia. Jarum politik dijalankan oleh mereka. Saya merasakan bila kita jadi pembangkang, UMNO dan Barisan Nasional lebih bersatu padu daripada hari ini. Tapi kerana jarum mereka, bagi jawatan, bagi ini, bagi itu, maka wujudlah kelompok ini, kelompok itu. It is an open secret. Dan kalau kita nak menang pilihan raya, kita mesti bersatu dalam parti kita sendiri, dalam UMNO, dalam MCA, dalam MIC, dalam semangat Barisan Nasional. Masuk BBRS juga. Ya. Orang Putih kata, a house divided will fall. Tapi kalau kita bersatu, saya yakin. Saya dah pergi on the ground, tuan-tuan. Saya yakin. Kalau tidak, bosku tak laku di grassroots. Kenapa disebut bosku?
Dia sambut bosku kerana dia sambut Barisan Nasional. Saya kata bosku tu sinonim dengan Barisan Nasional. Saya nak beritahu tuan-tuan lepas kita kalah pilihan raya, saya nak keluar rumah pun rasa berat. Masa saya turun dekat mall, tak ada orang nak ambil gambar. Tambah lagi, orang Cina jauh dia tengok ujung mata kat saya. Tapi alhamdulillah mutakhir ini saya takut turun ke mall sebab saya tak dapat buat urusan saya sebab orang bersusun-susun nak ambil gambar. Ini anekdotal ya, ini anekdotal. Tapi sikit sebanyak membayangkan bahawa seperti mana disebut oleh ahli-ahli panel, sudah ada angin perubahan. Sudah ada the wind of change. Dan angin ini bertiup ke arah Barisan Nasional. Kita tengok kemenangan kita satulah. Kita tengok daripada statistik kita, daripada Melaka ke Johor, penambahan undi Barisan Nasional meningkat 6%, tuan-tuan. Sekarang ini 42%, 43% menyokong Barisan Nasional. Ini trend yang menggalakkan. Tapi saya setuju dengan Datuk Seri Mat Hassan. Dia kata, jangan kita buai dengan kemenangan pilihan raya kecil. Baru saya teringat dulu PRU14, kita syok. Pilihan raya kecil kita menang, majoriti bertambah. Menang di Teluk Intan, menang di Sungai Besar, menang di Kuala Kangsar. Oh, sedap kita. Akhirnya, pilihan raya kita kalah. Tapi itu pengalaman kita. Kita belajar dari segi pengalaman. InsyaAllah kita tidak akan mengulangi kesilapan kita pada kali ini. Kita, tuan-tuan, kalau nak menang, saya nak sebut di sini. Kalau kita nak menang, saya percaya kepada dua maksimum. Saya nak cakap dalam bahasa Inggeris. Pertama, prepare, prepare and prepare. Bersedia, buat persiapan dan buat persiapan. Dan kedua, don't underestimate your opponent. Maknanya, jangan kita pandang enteng pada parti yang mencabar kita. Kalau kita merasakan bahawa kita tak kebal, tidak ada kekebalan dalam politik, dan kita buat strategi yang kena, saya optimis insya-Allah BN akan menang. Mengapa saya kata BN akan menang? Pertama, orang nak tengok apa? Orang nak tengok parti yang boleh mereka bergantung harap untuk masa depan mereka. Betul tidak? Kita pilih slogan apa? Kita pilih slogan kestabilan di Melaka. Pembangkang pilih apa? Abah sayang Melaka. Sampai orang kata, bukan saya kata, orang kata yang sayang Melaka, pokok-pokok yang sayang. Yang sayang Abah, pokok-pokok yang sayang. Sebab setiap pokok terpampang gambar dia. Billboard besar, poster merata tempat, tapi akhirnya yang menang dengan 2/3 lebih ialah Parti Barisan Nasional. Sebab apa? Sebab kita kena, orang Terengganu sebut kena pada buktinya. Maknanya bila kita kata kestabilan, orang nak kestabilan. Sebab kestabilan bererti jaminan masa depan kita. Baik. Selain daripada itu, kita juga ada track record. Saya tak payah nak ulas.
kejayaan kita selama 48 tahun sebelum itu dalam perikatan. Sebab kita ada track record yang merentasi generasi. Apa yang kita lihat hari ini hampir semua adalah jasa perjuangan Perikatan dan Barisan Nasional, bukan PH atau PM. Betul tuan-tuan? Betul. Maknanya orang boleh tahu BN ada track record. Kalau nak bagi kepercayaan, kita bagi kepercayaan pada siapa? Kita bagi kepercayaan pada orang yang telah deliver, telah mampu. Bukan retorik ataupun retorik. Cakap. Orang putih kata talk is cheap. Tapi kita boleh, yang disebut tadi Datuk Azalina, we can walk the talk. Ini Barisan Nasional. Sebab itu mereka rindu Barisan Nasional, zaman Barisan Nasional. Sebab mereka dah compare. Ya, orang tahu dah compare zaman BN, zaman PH. Mereka kata, oh BN sekarang ni jauh lebih baik. Jauh lebih baik. Tambah lagi PH ni janji macam-macam. Saya tak payah sebut di sinilah. Kita semua tahu. Tapi bila kita turun ke bawah, kita campaign, kita kena ingatkan rakyat siapa yang mungkir janji, siapa yang bohong, membohong skala besar yang tak pernah berlaku dalam sejarah tanah air kita, politik tanah air kita. Orang tipu punya tipu, akhirnya elek. Sebab saya tengok ramai MIC depan saya. Elek. Saya boleh cakap lagi tu, saya tak nak. Elek. Tak ada. Dia tak dapat buat. Langsung tak dapat buat. Okay. Lepas itu, ini saya nak cakap. Bila kita nak deliver, kita kena orang yang ada kebolehan sikit. Orang putih kata kompeten. Mesti orang kompeten. Menteri-menteri PH dulu, kebanyakannya menteri-menteri cap ayam. Nak kata, ialah tak kompeten satu. Tapi kadang-kadang kenyataannya bangang. Tomat dia bangang. Hampir-hampir bodoh lah. Kita kena ingat apa dia yang dia kata bodoh tu. Minum sesudu sawit sehari. Bodoh tak tu? Bodoh. Lepas itu, berbilion-bilion ikan kembung di laut, tapi kenapa ikan masih mahal? Kita terbang. Tukar kasut putih kepada kasut hitam. Itukah kualiti pendidikan? Otak letak kat mana? Tukar kasut. Yang pertama dibuat, tukar kasut. Yang sepatutnya bangunkan sistem pendidikan kita. Tak ada. Lepas tu apa lagi? Suruh tebang pokok sawit ganti dengan bulu. Cuba bayangkan hari ini harga sawit macam nak gila. Kalau tebang, menteri perusahaan komoditi cakap tu, suruh tebang sawit ganti dengan buluh. Mana dia letak otak dia ni? Kalau hari ini kita dengan segala kekayaan yang ada pada kita, kerana apa? Kerana harga sawit yang begitu tinggi. Kan, penuka Felda pun pukul rata 10,000 sekarang ni tuan-tuan. Bersih. Betul tidak? Gemain lagi, tinggi pada pegawai punya gaji. Inilah saya kata bodoh bangangnya. Bodoh bangang. Banyak lagi, tapi tak payahlah. Buang-buang masa je. Lepas tu, tuan-tuan,
Saya nak sebut ya. Ya, kalau kita nak bangunkan negara kita ya, bukan soal ekonomi saja. Kita kena perkokohkan institusi kita. Betul tak? Tapi kalau kita lantik ketua institusi itu, lantikan politik, kredibiliti institusi itu rosak. Hari ini jadi ahli Majlis Tinggi PKR, esok ketua pengarah SPRM, lepas itu dada penuh dengan bar perkhidmatan, penuh. Bila masa dia long service, tuan-tuan, ini saya kata lawak, ini kartun. Saya tak dapat bayangkan, tapi berlaku. Mutakhir ini berlaku di Malaysia. Janji Malaysia baru. Ini kan Malaysia baru. Lepas itu, peguam negara. Peguam negara ini adalah fountain of justice dalam negara kita, tuan-tuan. Lantik siapa? Lantik peguam Chin Peng. Lantik peguam pada DAP yang menganggap diri dia sebagai lantikan politik. Tak pernah. Saya nak tanya tuan-tuan, boleh kita dapat keadilan kalau lantikan tu lantikan politik? Boleh tak orang BN, orang UMNO dapat keadilan? Sebab itulah kita rasa kena je. Kena, saya kena, Datuk Seri Zahid kena, Mat Mazlan, Datuk Mat Mazlan kena. Tapi nasib baiklah dia dah okey dah sekarang. Sebab tu dia saja senyum manja. Kami ni berkerut lagi ni. Sebab lantikan. Lepas itu ada pula bekas ketua hakim negara. Beberapa bulan lepas dia bersara, melompat atas pentas bersama-sama dengan DAP dan warisan. Ketua hakim negara tu. Makna takkan dalam masa 2-3 bulan dalam kepala tu, dalam hati dia mestilah boleh dia kata dipersoalkan keputusan dia, sama ada dia bias, prejudice atau tidak. Sepatutnya etika hakim ni cover lah, terutama sekali bekas ketua hakim negara. Tak boleh mencemar imej judiciary, kehakiman. Tak boleh masuk dalam gelanggang politik, tuan-tuan. Betul tidak? Tak. Lepas itu ketua polis negara buat statement. Saya tak kata apa, dia buat statement. Saya akan setia pada Dr. Mahathir. Bila angkat sumpah sebagai ketua polis negara, awak kena setia. Awak ni orang Johor lah kata begini. Awak kena setia kepada perkhidmatan polis dan perlembagaan negara kita ini. Itu dah. Jangan setia pada orang. Ini dia. Ini yang dikatakan Malaysia baru. Sampai tak bertahan lama, 6 bulan saja cakap Malaysia baru. Lepas tu tak ada seorang pun cakap pasal Malaysia baru. Sebab apa? Sebab dah kelentung rakyat, dah tipu rakyat. Dan hari ini, sebab itulah bila turun kempen di Johor, kami akan bertanding di 42 don. Tu Kemain cakap 42 kursi hilang deposit. Ya, tempat yang atuk kempen di air hitam pun hilang deposit. Maknanya dia tak relevan lagi. Tak relevan lagi dalam konteks politik tanah air kita. Ya, pedih lah. Dia nak ratib hari-hari Najib. Yalah dia. Itu selagi dia tak pejam mata dia, dia akan ratib nama saya. Tapi saya suka dia ratib nama saya sebab rakyat dah bosan. Rakyat dah meluat. Rakyat nak tahu apa kita akan buat untuk rakyat. Sebab itulah tuan-tuan, apa pun dia tak peribadi, akhirnya soal penentu pilihan raya, apa yang kita boleh buat untuk rakyat. Dan dalam hal ini, tak ada parti yang boleh lawan mengatasi Barisan Nasional.
Sebab tu bila saya debat dengan Datuk Seri Anwar, saya asyik sebut apa? Rakyat, rakyat, rakyat. Datuk Seri Anwar sebut forensik. Okey, tak apa. Jadi dalam masa 6 bulan, rakyat akan ingat apa? Rakyat akan ingat rakyat. Bila rakyat ingat, saya cakap apa? Rakyat. Datuk Seri Anwar, forensik. Okey, tak apa. Saya debat. Sebab ini mungkin budaya baru saya debat. Saya nak debat dengan Kit Siang pun. Tapi dia lari tengah malam. Saya nak debat dalam bahasa kebangsaan. Dia kata, oh akan timbul ketegangan kau. Lepas dah setuju, 48 jam dia tarik diri. Lepas tu, saya kata tak apa, kita debat dalam bahasa Inggeris. Tak mau juga. Takkan saya nak debat dalam bahasa Tamil? Tak boleh. Takkan saya debat dalam bahasa Cina? Tak boleh juga. Kenalah bahasa Inggeris. Pun dia tak nak debat. Tapi cakap merepek-repek, meroyan. Tuduh kita kleptokrat lah apa semua. Tuan-tuan, saya tak dituduh kerana mencuri duit tau. Saya dituduh kerana di bawah AMLA tak menggunakan untuk bukan diri saya sendiri. Bukan curi duit. Beza dengan anak kamu. Anak kamu dituduh kerana rasuah. Kes banglo dan terowong yang tak ada sampai hari ini. Betul tak? Mana pergi terowong? Mana pergi saksi utama? Dah terjun daripada kondo. Sebulan sebelum beli kenyataan, dia terjun daripada konon tu. Tak tahulah cerita sebenarnya. Tapi kalau dalam apa nama, kes satu lagi tu, siapa nama tu? SPRM tu, Teo Beng Hok tu, bertahun-tahun diulang kes tu. Tapi kes dia senyap je. Senyap. Kalau pasal anak sendiri, kalau nak kata rasuah, kenapa tarik balik kes banglo setelah sudah ada 20 saksi? Biarlah kes tu bicara tu habis. Betul tidak? Oh, tapi cakap pasal the rule of law. The rule of law apa? Bila sampai pada dia, there is no rule of law. Kami buat apa kami suka. Betul tidak? Sebab itulah kerajaan PH tak ada barakah. Tak ada barakah. Bertahan 22 bulan sahaja. 22 months. Okey, baik. Itu mereka lakukan. Lagi apa? Lagi mentadbir negara pun, economic management pun teruk. Pasal hal kebajikan rakyat. Saya janjikan BRIM 2,000, tuan-tuan. Kalau kita menang hari itu, dia bagi RM30. Tengok bezanya. Dia punya tipu kelentong. Lepas itu ada pula orang kata, lepas pilihan raya ni, kalaulah siapa-siapa bayar tol Sempang Renggam, jumpalah saya di pejabat saya, boleh claim. Siapa cakap tu? Sampai sudah, sampai tak jadi menteri, tol Sempang Renggam tu masih lagi berjalan. Cuba kita claim dia pada dia. Ramai kita pergi berarak ke pejabat dia. Tipu, tuan-tuan. Banyak tipu. Banyak lagi kita boleh. Tapi kalau saya cakap pasal penipuan dia, mungkin kita sampai maghrib lah agaknya. Tak cukup bab tu ya. Dan yang saya paling rasa terkedu di hati ni, saya tengok jam sebab dekat pukul 1 dah ya. Kena time management. Saya yang saya terkedu ni pasal dia jual aset kita. Dia jual aset. Kita kalau nak kaya masa depan, tuan-tuan, kita kena tambah aset. Bila tambah aset, tambah kekayaan negara. Bila jual aset,
generasi akan datang nak makan apa? Betul tidak? Ini dah elok-elok kita ada the second largest health provider in the world, IHH. Tiba-tiba jual pada Mitsui. Hilang kontrol. Hospital Mount Elizabeth di Singapura tu milik khazanah, milik Malaysia, tuan-tuan. Berpuluh-puluh hospital di Turki, di India, di mana semua kita punya. Cuba bayangkan anak-anak kita nak jadi specialist, subspecialist, expedient, boleh bekerja di hospital-hospital antarabangsa. Takkanlah kita tak akan jadi sebuah negara di mana kemampuan dalam bidang kesihatan paling unggul di dunia nanti. Itu perancangan yang ada pada kita. Tapi habis. Tinggal sejarah saja. Sebab itulah tuan-tuan, kerana ini semua, kita mesti beritahu pada rakyat bahawa mereka mesti hukum PH dalam pilihan raya yang akan datang. Dan mereka mesti hukum PN juga. Sebab apa? Sebab tipu. Nak lawan COVID kena gantung parlimen, kena suspend parlimen. Padahal dia kecut perut. Nak berdepan dengan parlimen tak ada majoriti. Itu sebenarnya. Ini saya bukan cakap, saya tanya. Ada menteri dalam tu, saya tanya, dia mengaku. Saya tak nak sebut nama dia. Dia mengaku depan saya. Nawai itu tujuannya ialah selamatkan kerajaan daripada parlimen. Undi di parlimen. Bukan nak lawan COVID. Maknanya dia dah tipu pada rakyat, tipu pada Yang di-Pertuan Agong. Dan MCO PKP yang paling panjang di dunia Malaysia. Sampai ribu orang hilang kerja, niaga gulung tikar, bunuh diri yang paling tinggi dalam sejarah kita kadar. Ini semua, tuan-tuan, dosa besar pada rakyat Malaysia, tuan-tuan. Dosa besar kerana kegagalan menguruskan COVID dan menipu rakyat. Ini sebab tu kita mesti tolak PN dalam pilihan raya yang akan datang. Baik, masa tak mengizinkan. Akhirnya, tak. Apa lagi? Saya nak sebut di sini bahawa bila sampai pada pilihan raya, moderator bagi 10 minit lagi. InsyaAllah murah rezeki nanti. Akan datang, kita mesti kerja untuk apa? Ya, saya tak nak sebut soal pilihan raya ni ya. Cuma satu bab saya nak sebut sini ya. Dalam banyak tugas kita yang paling utama sekali adalah untuk mengenal pasti pengundi-pengundi putih kita. Sama ada jentera wanita, dan terima kasih jentera wanita, bekerja kuat, hebat. Pemuda dengan micro targetingnya, terima kasih. Dibantu dengan puteri, tapi the white voters ni kita kenal pasti dan kita tahu dia benar-benar white voters dan keluarkan mereka. Saya nak beritahu ya, saya nak beritahu tuan-tuan bahawa di Johor, walaupun kita menang besar, tapi 32% pengundi putih tak keluar mengundi. 32%. Yang saya paling galak sekali, Bukit Kepong patut kita menang. Kita ada 14,000 pengundi putih, 9,000 saja yang keluar mengundi. Kenapa? Kenapa? Kelemahan jentera kita? Ataupun kena bom malam tu? Ya? Bom ke? Tanyalah UMNO bahagian Paguh, dia tahu. Kena bom tak bom? Jadi itu saja saya nak sebut ya. Kenal pasti undi putih. Dan ini juga tanggungjawab MIC, tanggungjawab MCA. Mesti buat perkara ini. Ya. Mesti buat. Ya. Selain daripada itu, dalam manifesto kita, saya nak sebut sikit manifesto.
apa tawar janji kita kena segmentize. Bukan satu generik, mana semua kaum nak. Ya. Misalnya semua kaum nak quality education, semua nak quality healthcare, semua nak quality infrastructure, semua nak quality connectivity. Semua itu generik. Tapi ada keperluan tertentu pada setiap kaum. Ini kita kenal pasti. Misalnya orang Melayu nak apa? Nak perkasakan Islam. Nak dasar tahfiz negara. Ini Datuk Seri Zahid dengan saya kongsi ini. Hufaz profesional. Ini semua kita fikir. Peluang perniagaan, ya, pekerjaan, ini semua orang Melayu keperluan. Pasal keperluan orang Cina apa? Cina dia nak berniaga. Jadi kalau ekonomi berkembang, less interference of government, dia boleh buat duit. Sebab orang Cina dia entrepreneurial. Dan dia nak quality education. Antaranya lah saya sebut sepintas. Orang India nak apa? Ini di depan saya ni. Nak apa? Orang India, macam mana pun kita mesti hidupkan balik the Malaysian Indian blueprint. Sebab orang India ni transition daripada estate community kepada mainstream. Tapi kalau tak ada skill, tak ada education, mereka akan tak dapat tempat yang sewajarnya dalam mainstream ekonomi kita. Jadi, the Indian blueprint kena buat. Dan kita sokong. Saya on record ya, the only Prime Minister yang pergi Batu Caves tiap-tiap tahun sempah. Nah, pakai inilah, pakai doti ke apa dia? Jumpa doti. Cuma saya tak kanda kavadi ya. Sorry lah, itu tak boleh lah. Itu dah terlanjur dah. Saya pergi kat Dewan, saya tak naik atas tangga. Tapi macam kata panel tadi, kita mesti tunjuk kita ni hormat orang lain. Sebab Barisan Nasional stands for hormat antara satu sama lain. Barisan Nasional berdiri atas perkongsian kuasa, sharing, power sharing tu. We must share power. Ini tapi kena bijaklah share power. Ya. In a way, jangan kita bolot semua. We share power. We must be fair to all Malaysians. Ini mestinya. Dan Datuk Ashraf kata tadi, ingatkan saya, kesederhanaan, moderation. Saya setuju sangat. Masa saya Perdana Menteri pun, I was talking a lot about moderation. Kita tak boleh jadi orang ekstrim, tak boleh. Kita mesti moderate. Dan kita mesti find common ground. Common ground and respect our differences. In other words, kita tahu, kenal pasti commonalities antara kita, antara kaum, yang mana berbeza, we respect our differences. That is the key. Kalau ini semua tuan-tuan, insya-Allah. InsyaAllah kita boleh menang, kita boleh berjaya. Soal bila election? Ini akhir sekali. Bila election? Saya tak tahulah, tapi saya nak beritahu, saya nak kongsi. Pertama kali saya nak mengaku, sepatutnya kita buat election PRU 14 lepas Sukan C dulu. Kalau kita buat lepas Sukan C itu, barangkali lah kita akan menang besar. Tapi kerana desakan-desakan tertentu, kita tangguh. Bila tangguh, keadaan berubah. Hari ini, opposition dalam keadaan cacar marbah. PKR 12% je mengundi. Pejuang dah reject. Bersatu pun tinggal 2 kursi saja dicokok. PAS pun dah menurun. DAP pun dah ditolak. Maknanya opposition is in disarray today. In disarray. BN insyaAllah semakin kokoh. Walaupun kita ada masalah, tapi kita lebih kokoh, lebih bersatu. Kalau nak sebut tentang inflasi, kita kena kaji. Saya bukan pakar sangat soal ekonomi, tapi saya tahu inflasi itu ada dia punya cycle. Maknanya bukan 2-3 bulan, mungkin selama 2 tahun. Tak tahu.
Expert kata, saya tengok CNN semalam, 2-3 tahun inflasi. That is satu pandangan. Tapi macam mana pun, kita akan cuba. Kita dah putuskan top 5. Datuk Seri Zahid, Seri Mat Hassan dan Naib Presiden berundinglah sebaik-baiknya. Make sure we help the Prime Minister to make the right choice, the right decision. Sebab the stakes are too high. The stakes are too high. Ini bukan soal Najib ke, soal Zahid ke, soal Ismail Sabri ke, tak. Ini soal masa depan Barisan Nasional dan negara kita. So kalau kita ada amanah diberi kuasa, buatlah keputusan yang tepat dan bijaksana. Jangan fikir pasal hal diri, tapi fikirlah masa depan parti dan negara kita. Kalau inilah dalam hati kita, saya yakin dan insyaAllah PN akan kembali berkuasa di tanah air kita. InsyaAllah. Boleh tuan-tuan? Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Barisan! Hidup Terima Barisan! kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Najib Tun Razak, Pengerusi Lembaga Penasihat Barisan Nasional atas ucapan sebentar tadi. Terima kasih juga kepada Datuk Seri Ahmad bin Maslan Setiausaha Agung UMNO selaku moderator. Maka dengan ini, hadirin sekalian, saya tangguhkan majlis untuk jamuan makan tengah hari di Dewan Tun Razak 3 dan Dewan Tun Razak 4. Turut disediakan hidangan bagi pengamal vegetarian. Kita akan kembali ke dalam Dewan Merdeka ini pada jam 2.30 petang untuk majlis sambutan ulang tahun Barisan Nasional ke-48. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh meninggalkan Dewan ini dan kosongkan Dewan ini untuk flushing. Flushing ni ialah untuk menjaga keselamatan kita semua. Pihak pasukan keselamatan akan flushing jika ada perkara yang boleh membahayakan kita bersidang sebelah petang nanti. Jadi saya minta tuan-tuan dan puan-puan sekarang ini beri laluan kepada bosku. Hidup bosku! Sila ke majlis jamuan tengah hari dan kosongkan Dewan untuk flushing untuk keselamatan. Terima kasih banyak atas hadirnya. Terima kasih. Jumpa lagi